Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Shadaqallahul azim, yang bermaksud wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafam minal lail, dan dirikanlah solat wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama solat itu menghapuskan kejahatan. Zalika dzikra lidzakirin, perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Surah Hud, Nabi Hud alaihi salam, surah yang ke-11 pada ayat yang ke-114 daripada 123 ayat pada juzuk yang ke-12. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam rumah Allah, menyempurnakan tuntutan yang wajib, yakni solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang juga menjadi tuntutan yang wajib kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Allah, khususnya ilmu yang difardukan ke atas kita, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan pada malam ni kita nak menyempurnakan pengajian fardu ain kita ini dengan mengaji kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, salah satu kitab dalam cabang ilmu tasawuf. Moga-moga dengan kesempurnaan ini Allah menyempurnakan segala amal kebaikan kita di dunia
dan akhirnya Allah menyempurnakan kehidupan kita nanti di hari akhirat dengan ganjaran syurga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita, masih lagi di bahagian muqaddimah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menentu ia akan zatnya dengan berkekalan. Wa manna alaina bi ni'matil imani wal islam, dan yang mengkurnia atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin qabla ay yakhluqa adama bi alfa amin. Dan yang menjadikan daripada nurnya akan nur kekasihnya Nabi Muhammad dahulu daripada bahawa dijadikan Adam dengan 2000 tahun. Baik, kita sambung lagi, masih lagi di bahagian muqaddimah kitab. Kita dah bicara dah tentang apa itu basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dah bicara tentang kalimah alhamdulillah. Seterusnya kita sambung alladzi. Alladzi itu maknanya isim mausul, maknanya yang. Khassa, khassa artinya khas, maknanya khusus. Segala puji bagi Allah yang khusus nafsahu untuk dirinya, yang menentu ia akan zatnya, yang khas bagi zat Allah semata-mata. Maksudnya puji itu yang kita dah bicara bulan yang sudah, puji itu khas hanya bagi Allah. Segala bentuk kepujian khusus hanya untuk Allah. Hanya Allah sahaja yang layak menerima pujian. Lain daripada Allah tak layak. Kenapa tak layak? Sebab kita tak ada bentuk kepujian pun pada diri kita ni, makhluk ni. Sebab makhluk ni serba kekurangan. Kurang buat apa nak puji? Makhluk ni tak ada apa, lekeh. Nak kata pandai tak pandai, bodoh kita. Bodoh kita ni. Dah jadi pandai tu, nampak pandai sebab Allah yang pandaikan. Hakikat bodoh, hakikat tak erti apa. Kalau pandai sangat, doktor-doktor pakar, selesaikanlah COVID ni. Tak boleh tak? Habis pakar, bukan dalam Malaysia je, seluruh dunia. Tak boleh buat apa tak? Dekat setahun lebih lah. Kita alhamdulillah Perak ni boleh lagi lah semayang Jumaat, walaupun mungkin terhad dia punya bilangan. Tapi sahabat saya di Selangor, dia kata, ustaz, dah setahun dah kami ni tak semayang Jumaat. Dia kata, setahun dah tak semayang Jumaat. Tak ada rasa dah. Orang cakap dah lali lah. Kita kalau tak ada semayang Jumaat ni, hari pun tak ingat. Hari apa dah hari ni? Sebab hari Jumaat itulah selalunya jadi penghulu untuk kita nak ingat seminggu tu, kan? Nak kira seminggu, 2 minggu, kita kira ke hari Jumaat tu lah. Sebab dia Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Yang kita takut ni, kemanisan tu semakin hilang. Kemanisan.
Sebab dulu-dulu kita bila time hari Jumaat, kita akan pilih baju yang lawa. Sebab kan kita baca dalam kitab kan, itu hari raya untuk umat Islam. Kita pun ambil baju jubah yang lawa, kita setrika, kita pakai minyak wangi, bersiap-siap. Kadang-kadang pagi tu kita dah beramal dah, baca Quran gitu gini. Malam tadi pun dah baca Yasin dah malam Jumaat apa semua kan. Sampailah nak pergi ke masjid tu, nak bawa duit siap-siap buh dalam poket kan, nak derma, nak infak hari Jumaat. Sebab apa? Sebab ingat hari Jumaat. Tiba-tiba tak dapat nak pergi Jumaat. Bayangkan, ada teringat tak nak pakai baju baru, baju lawa? Tak. Ada teringat nak derma? Tak. Jadi kemanisan tu sikit demi sedikit terhakis. Akhirnya hari Jumaat ni rasa macam hari yang lain juga, biasa saja, tak ada lebih. Sedangkan hari Jumaat penuh dengan kelebihan tapi tak terasa. Tu. Jadi kita takut situlah. Jadi kita harap pihak yang berkuasa, yang ada otoriti, tolong kaji semula. Kita minta sangat, tolong kaji semula. Sedangkan bahagian ekonomi yang lain bolehlah pula, tak ada masalah dan sebagainya kan. Kalau boleh tak payahlah ada had bilangan. Covid bukan pandai kira 40 orang ke 50 orang ke, sama je kan. Kalau dah ikut SOP jarak, kemudian pakai pelitup muka, bohlah, masjid besar kan. Jadi kadang-kadang ada setengah tempat tu, macam saya pergi setengah tempat, jemaah dia ramai kat 100 orang jemaah yang memang jenis istiqamah, jemaah yang memang tiap-tiap kali maghrib memang dia datang 100 orang, lebih-lebih kurang lah kan. Tapi bila dah terhad 40, siapa cepat, jadi dia datang 41, tak boleh masuk lah, kunci pagar, pergi balik. Wah, sian, sedih. Kita pun kadang-kadang ahli jawatan kuasa tak tergamak nak halau orang, betul tak? Tapi dah terpaksa ikut. Kita minta lah benda ni nak dilonggarkan. Sedangkan tak tahulah, saya tengok Tesco tak ada had pula nak masuk. Tak adalah dia kira 40 orang dah masuk dalam Tesco, tak boleh masuk dah. Dah masuk pi. Jadi masalah juga benda ni. Jadi kita nak kena, orang cakap apa, kaji semula, fikir balik. Sebab macam ayat kita baca tadi, Allah pesan dah, Allah suruh kita jaga semayang. Kerana semayang tu kata Allah, innal hasanati yuzhibunas sayyiat. Sesungguhnya semayang itu menghapuskan barang-barang yang tak elok, barang-barang jahat. Moga-moga dengan istiqamah kita jaga semayang, munajat, doa, Allah angkat wabak ni. Tapi bila dengan jadi kurangnya amal ibadat, semayang tu jadi kurang, doa jadi kurang, takut makin bertambah pula nak bala atau musibah ni kan. Jadi kita ni sudah sampai ke tahap serah diri je lah. Dah kena kepung, ibaratnya nak perompak yang jaguh, yang hebat, tapi akhirnya dikepung polis keliling rumah dia. Nak lari, nak buat apa pun tak boleh dah. Sniper standby, dia keluar je, tum. Jadi kalau macam tu tak, takkan nak lawan lagi, serah je lah. Sekarang ni dah sampai tahap tu, kita ikhtiar habis dah. Setahun yang lepas macam-macam kaedah kita buat, dah tiba masanya angkat tangan, surrender depan Allah, surrender, serah pada Allah. Ya Allah, kami habis usaha dah ni, kami tak ada harapan melainkan hanya harap kepadamu ya Allah. Baliklah pada Allah, tinggalkan segala barang maksiat sebelum nak tutup segala hal-hal agama, hal-hal yang berkait dengan Islam, masjid, surau dan sebagainya, tutup dulu barang-barang maksiat. Nak nyanyi-nyanyi, joget, barang lawa dalam televisyen yang tak ada faedah, cerita bukan-bukan, buat kelakar tak kelakar tak ada benda apa, membazir waktu itu je. Tak ada faedah benda. Cerita pasal seorang lelaki Malaysia ni kahwin dengan seorang perempuan Korea ke apa tu. Lepas tu sebabkan dia orang luar, cakap dia tu memanglah
nampak kelakar lah bila dia cakap Melayu. Jadi bahan lawak pula di televisyen. Dah dapat faedah apa itu? Dapat faedah apa untuk manfaat masyarakat, terutama umat Islam? Bukan boleh faedah agama, bukan boleh faedah ilmu. Yang tu tak apa pula. Ini nak buat kuliah, masalah itu ini. Nak semayang macam tu macam ni. Jadi ikut mana ni? Kan? Seolah-olah kita mempermain-mainkan agama Allah. Takut dengan sebab itu makin bertambahlah bala ni, bukan makin selesai, makin bermasalah. Baik. Jadi ini dia khas. Segala puji hanya milik Allah, hanya kepada zat Allah. Jadi barang kita, barang makhluk, barang tak layak. Jadi jangan nak bangga diri, jangan nak rasa hebat pada diri kita. Tak ada apa pun kita ni. Kalau kita amal banyak pun, bangkit tahajud tiap-tiap malam, tanya balik pada diri kita, siapa yang bangunkan kita kalau bukan Allah? Kita boleh bangun sendiri? Tidak. Bubuh jam keliling, tak payah kata keliling atas meja, seletik terus kat telinga jam, biar dia loceng tu masuk terus dalam telinga. Kalau Allah kata tak bangun, tak bangun. Habis yang boleh bangun ni kadang-kadang jam pun tak ada. Tak ada jam apa. Tapi kalau Allah nak dia bangun, Allah izin dia beramal, pukul 4 pagi tepat terpacak bangun. Jadi semuanya dengan kurniaan Allah, dengan izin Allah. Jadi sehebat mana pun kita beramal, bukan kita yang hebat, Allah yang maha hebat memberi pinjam hebat tu pada kita. Jadi jangan rasa kita hebat, jangan rasa kita bagus. Orang yang merasa diri dia baik, hakikat dialah yang paling jahat. Orang yang merasa dia jahat, hakikat dialah yang paling baik. Kan? Bukan suruh jadi jahat, cuma merasa tak baik, merasa kita ni banyak dosa, kita banyak silap, kita banyak salah. InsyaAllah kita jadi orang yang baik. Tapi bila kita rasa dalam diri kita, kita bagus, kita baik, kita alim, kita warak, tak macam orang lain, sedang sebenarnya hakikat di sisi Allah jahat. Sebab apa? Sebab dia nampak baik tu diri dia, bukan nampak pada Allah. Jadi kita kena letakkan yang baik datang daripada Allah. Dah tu yang kat kita ni, itu pinjaman daripada Allah. Bila pinjam, barang boleh ditarik balik. Bila Allah nak ambil balik, hilang. Tak ada dah lah kebaikan balik kita. Tu khassa nafsahu bid-dawam, dan kekalnya segala puji bagi Allah itu, hanya milik Allah itu, kekalnya itu dengan berkekalan, bid-dawam, sampai bila-bila. Sebab itulah boleh kita cakap mulut, orang tu bagus, orang kita puji makhluk boleh, bukanlah jadi haram puji makhluk, boleh. Tapi kepujian makhluk itu tidak dawam. Maksudnya kepujian makhluk itu tidak kekal. Hari ini mungkin dia baik, esok belum tentu. Enak? Dulu kita nampak bagus ada. Bagus. Semangat nak menjaga agama. Kita kata BMF, by Muslim first. Kan? Tapi akhirnya by tah mana, Muslim tah mana, first tah mana. Jadi tak nampaklah pula. Jadi kadang-kadang begitu. Sebab tu kita jangan ada ketaksuban terhadap satu-satu perkara. Nak taksub, dua benda je boleh taksub, lain tak boleh. Apa dia? Allah dan Rasul. Kita nak taksub dengan Allah boleh, kerana Allah kamalat sifatnya. Maksud kamalat sempurna, tak ada satu pun cacat cela pada Allah, tak ada satu pun kekurangan pada Allah. Nak taksub dengan Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Nak sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit ayat Allah, sikit-sikit kita sabitkan, ini nanti Allah tak suka. Dan sampai orang pun kata, hang ni tak habis-habis, sikit-sikit Allah. Tak apa, baguslah tu. Dia taksub dengan Tuhan, taksub dengan Allah, tak ada masalah. Atau dia taksub dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu makhluk, tapi makhluk yang perfect Allah jadikan, makhluk yang sempurna.
Mana ada Nabi ni maksum, tidak ada dosa, tidak ada salah. Kalau kita baca dalam sirah, nampak macam ada salah, hakikat bukan salah kata ulama, tetapi sebagai ilmu kepada umat. Contoh, Nabi semayang asar 2 rakaat satu ketika. Nabi semayang asar 2 rakaat, lepas tu bagi salam. Tahiyat awal tu tiba-tiba jadi tahiyat akhir, Nabi bagi salam. Sahabat belakang tanya, ya Rasulullah, qasar? Dia tanya, wahai Rasulullah, adakah kita semayang qasar, ringkas 2 rakaat? Nabi kata, la, tamam. Nabi kata, tidak, yang semayang ni tamam, sempurna. Sahabat kata, tamam apa, baru 2 rakaat ya Rasulullah. Nabi pun sambung rakaat ketiga, masuk balik dalam semayang. Jangan kita kata, tengok Nabi pun tersilap, kata. Dah, itu bukan silap. Itu sebagai ilmu, didikan kepada kita, supaya kalau jadi macam tu, macam mana nak buat. Bukan Nabi pun silap, dah, Nabi tak silap. Kalau silap ni, dia akan berulang lagi, tu baru namanya silap. Tapi Nabi semayang asar 2 rakaat tu sekali tu je jadi. Dalam sepanjang umur hidup Nabi, sekali tu je jadi. Jadi tak, ulama jawab itu bukan silap, itu didikan. Kalau silap, nescaya berulang lagi peristiwa tu. Macam kita lah, sebulan sekali tersilap. Sebab apa? Sebab laun lambat masuk. Tersilap saja. Nampak maya asar buat 2 rakaat tu imam. Bukan sini lah, tempat lain. Sini bagus. Tempat lain contoh. Nampak? Tu kita, sebab kita makam silap. Kita tersilap saja. Ada. Tu. Lepas tu kita kena faham. Jadi nak taksub dengan Nabi boleh? Kan? Ini pun ada pula keluar kenyataan. Dia kata rawatan Islam perlu dibuktikan keberkesanannya. Astaghfirullahalazim. Yang cakap ni siapa ni? Sing ke? Hindu ke? Buddha ke? Kalau kafir cakap tak pelik, orang Islam cakap. Dia kata rawatan Islam perlu dibuktikan keberkesanannya. La ilaha illallah. Dah mu tak percaya dengan rawatan Islam? Dah mu agama apa? Afillahi syakkun, kata Allah dalam Quran. Adakah kamu ragu dengan aku? Kamu tak percaya ke aku? La ilaha illallah. Bila ada keraguan terhadap agama, hilang dah lah agama pada dia. Boleh jadi kafir, boleh rosak akidah. Kalau dia tersilap cakap, minta tarik balik dan taubat pada Allah. Tapi kalau dah cakap tu dia stand juga, dia kata tak, memang saya mengaku cakap itu, saya tak nak tarik balik. Tanggunglah kamu depan Allah. Mana boleh jawab begitu. Rawatan Islam ni tibun nabawi. Rawatan cara Nabi. Apa saja yang Nabi bawa datang, itu datang daripada Allah. Semua yang Nabi buat itu wahyu. Kalau kita mengaji dalam bab dalam bab sirah, dalam bab akidah dan sebagainya, wahyu bukan semata-mata ayat Al-Quran. Sebab tu ada ulama berpendapat wahyu pertama bukan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan ayat tu. Tapi wahyu pertama, Allah kurniakan mimpi dalam tidur Nabi supaya pergi beruzlah di Gua Hira. Nampak? Jadi wahyu ni bukan hanya dalam bentuk ayat Quran, kata ulama, tetapi segala tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi, semuanya wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang Nabi buat, apa saja yang Nabi cakap, apa saja tindakan Nabi, semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah yang ajar Nabi segala-galanya. Jadi yang Nabi makan madu tu wahyulah. Nabi makan habatus sauda sebagai syifa, sebagai ubat, itu wahyu. Jadi bila itu wahyu, nak buktikan apa lagi keberkesanan? Tu wahyu datang daripada Allah, Tuhan yang cipta corona. Nampak? Habis cakap gitu, habis rosak. Kalau orang duduk kedai kopi cakap tak apa, tak adalah orang cakap pelik sangat, sebab orang biasa. Mak Rempit cakap itu tak pelik sangat, nama pun Mak Rempit, tak apalah. Ni cakap ni orang kenamaan.
orang yang ada authority, orang yang ada kuasa, hati-hati bila nak cakap. Sebab bila dia cakap jadi statement, wartawan ambil jadi tajuk akhbar gitu gini, maklumat tu sampai seluruh Malaysia, seluruh negara. Nampak? Nak minta maaf Allah susah nak tarik balik. Sebab tu benda yang berkait dengan orang ramai, hati-hati. Kan? Tapi Allah nak tunjuk apa yang ada dalam hati, akhirnya terkeluar juga kod mulutnya. Aduh. Sebab tu kita balik. Sebab tu saya cakap taubat, balik kepada Allah. Kita dah usaha macam-macam ikhtiar dah. Nak beli apa nama vaksin, belum pakai lagi, negara lain pakai dah. Dah nampak dia punya kesan sampingan macam-macam. Sudah sebersalah dah ni. Benda dah beli. Buat kajian dulu, kenapa gopoh sangat. Istiqjal dalam ilmu tasawuf ada dipanggil istiqjal, orang yang gopoh gapah. Gopoh gapah ni sifat iblis. Nah, hati-hati tengok dulu. Jangan sebabkan nak selesai satu masalah kita gopoh-gopoh ambil terus. Nah, sedangkan kita tak tengok dulu apa benda ni. Contoh, saya ibaratkan contoh. Kereta kita baru beli. Apa nama tu? X apa? Yang baru tu? X70. Ada beli ke? Proton baru tu lah, lawa lah. Kereta baru keluar kedai, tiba-tiba tuk, tarik burung jatuh. Kita pun tak sayang sangat kereta baru beli. Berapa puluh tahun kumpul duit nak beli tu. Jadi tarik burung jatuh, kelang kabut, panggil anak, ambil kain. Anak pula duduk kelang kabut main telefon, dia main capai je dia. Rupanya bukan kain, dia ambil tukul. Bapak ni pun gopoh, tak tengok dulu benda apa. Capai-capai, terus dia lap atas bodi kereta. Padahal bukan kain, tukul. Gesek, bertambah teruk, bukan sakat tarik burung. Siap cala terus. Macam tu saya cakap tadi, dia nak selesaikan satu masalah, tapi tak perhati dulu, tak cek dulu, tak kaji dulu, ambil terus, tambah masalah yang kedua, bertambah masalah. Lepas tu Islam, balik pada Islam ajar benda. Kita selama ni duk pegang Islam ni bab semayang je, kita kata Islam ni bab main bayar zakat Islam ni kan dulu orang duk kata ngaji pondok, ngaji tapi nak kerja apa? Jadi tok imam boleh lah, jadi khalifah tahlil boleh lah, orang perendah-rendahkan. Padahal Islam itu syumul, lengkap, semua ada. Islam ajar serba-serbi. Sampai nak buat keputusan, Islam ajar jangan istiqjal, jangan gopoh. Ada semua Islam ajar. Tapi tak nak ikut Islam, ikut kepala otak sendiri, ikut nafsu sendiri, akhirnya jadi macam ni lah. Kan? Akhirnya jadi macam ni lah. Akhirnya orang ambil kesempatan di atas wabak ni, ambil kesempatan bisnes. Yang kaya siapa? Kapir kaya. Yang buat bisnes tu kapir, kaya raya dia. Sedangkan Nabi bagi tahu dah, fil habbati sauda'i shifaun, dalam habbatus sauda itu ada penawar, ada ubat. Min kulli da'in, bagi setiap jenis penyakit, kata Nabi. Ila sama, melainkan mati. Mati tak boleh rawat. Tapi selagi mana penyakit yang bukan mati, maka boleh rawat. Dan rawatannya itu ada dalam habbatus sauda. Siapa kata? Nabi kata. Tak percaya, jadi kafir. Tu kata, sebab hadis tu hadis sahih. Bukan hadis lemah ke hadis dhaif, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Tu. Tapi dah ada dia tanya. Ada dalam hadis. Ada aku ke betul. Dah orang suruh mengaji tak mau. Dah kalau tak ngaji mana nak jumpa? Tengok televisyen aja lawak, ada cerita pasal hadis. Mana ada? Ginilah kuliah agama. Baru kita tahu rupanya ada dalam agama kita. Nabi cakap lama dah. Lepas tu balik pada agama. Pedoman kita, panduan kita, semua balik pada agama. Sebab tu Nabi kata, Nabi pesan sebagai satu bentuk wasiat, taraktu fikum amraini. Nabi kata, aku tinggalkan
Makna aku tinggalkan ni maknanya aku wasiatkan. Macam seorang bapa nak meninggal dunia, dia bagi tahu ke anak dia, ayah ada tinggal untuk kamu, macam tu, sebagai satu pesanan akhir. Taraktu fikum amraini, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, kata Nabi. Kalau orang mengaji ilmu alat, mengaji pondok, ilmu nahu, ilmu sorof, lan tadillu tu, lan tu maksudnya nafi istiqbal. Nafi istiqbal ni maksudnya penafian yang selama-lamanya, bukan nafi hari tu je, tapi penafian tu sampai bila-bila. Maknanya lan tadillu, kamu tidak sekali-kali akan sesat. Mana sampai bila-bila pun takkan sesat. Nabi bagi jaminan, lan tadillu ma tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, kata Nabi. Selagi mana kamu pegang dua benda ni, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah, kitab Allah Al-Quran, dan sunnah Nabi, yakni hadis-hadis Nabi. Kamu pegang dua ni, lan tadillu, kata Nabi, kamu takkan sesat. Mafhum mukhalafah, makna sebaliknya, kata ulama, kalau kamu tak berpegang kepada keduanya, Quran dan hadis, maka bukan kamu mungkin sesat, tapi confirm sesat. Tak ikut Quran, tak ikut hadis, confirm sesat. Sebab Nabi bagi jaminan, ikut Quran, ikut hadis, confirm tak sesat. Maka makna sebalik, kalau tak ikut, confirm sesat. Ini jadi macam tu. Nak? Jadi jangan sampai Allah uji kita dengan ujian ini menyebabkan akidah kita rosak. Asalnya ujian ni ujian kesihatan je. Nah, tapi jangan sampai sebabkan bala ni bukan sakat kesihatan terganggu, akidah terganggu. Kesihatan terganggu tak apa lagi, kita ikhtiarlah jaga sangat Covid ni. Orang lain pakai selapis je pelitup muka, kita sampai 8 lapis. Takut sangat kena, 8 lapis pakai. Nah, hand sanitizer tu bukan pakai kat tangan dah, buat mandi tu pun. Takut sangat nak kena. Nah, jaga sangat. Nah, tapi kalau Allah takdir kata kena tak? Kena. Gitu je. Kita cuba ikhtiar je. Hakikat Allah. Dah, kalau jaga sangat pun pakai mask, pakai hand sanitizer tadi lah, siap dengan mandi sikit. Nak pakai yang tu sungguh lah, tiba-tiba mati. Orang tanya mati sebab benda ni. Dah, bukan kena corona dah tu, mati tertelan hand sanitizer. Tertelan ubat tu. Tak, makna nak ceritanya, corona ke tak corona, mati tak mati? Mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat tu ayat tu. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Nah, penyakit ni tuan-tuan, dia datang dan pergi. Datang dan pergi daripada dulu lagi. Macam-macam jenis nama, taun, H1N1, tak ingat dulu. Ada. Habis H1N1 selesai, penyakit lain pula datang. Gini enggak? Hari ni, sekarang ni corona. Katalah alhamdulillah, takdir Allah, tak lama pas ni corona ni hilang. Tak ada apa dah. Okey, masalah dah selesai. Jangan sonok saja. Ucap syukur pada Allah. Lepas tu jangan pula bermaksiat pula. Lepas tu joget balik, nyanyi balik apa semua. Lepas tu Allah turunkan penyakit baru pula, namanya koroni. Ni corona, apa ni koroni pula. Tapi penyakit kroni ni dah lama dah. Lama dah. Dia lagi lama. Tu wabak tu lagi payah. Vaksin pun tak ada tu. Kan? Ada. Jadi datang pergi, jadi asbab kepada kematian je. Tak ada dia pun mati juga. Kan? Jadi jangan yang tu kita terlampau takut sangat. Yang kita kena terlampau takut, mati kita sebagai apa? Tu betul. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah pesan haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih tu, Allah tak kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sahaja. Allah tak kata wahai orang beriman, takwalah padaku, takutlah padaku. Itu saja. Dah, ayat tu tak selesai situ. Allah tambah haqqa tuqatih.
Maknanya takutlah kamu pada aku dengan sebenar-benar takut. Sungguh-sungguh takut, bukan takut yang main-main. Kalau sungguh-sungguh takut, buat apa pergi buat lagi benda-benda maksiat? Tu sungguh-sungguh takut ke? Kalau sungguh-sungguh takut, henti habis semua benda. Benda tak elok, habis semua stop. Nah, ini macam tak ada takut pun dengan Allah. Tu Allah pesan. Last sekali Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kenapa Allah sebut gitu? Ayat ni diturunkan untuk orang yang beriman, sebab asal awal ayat ni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan orang lain, untuk orang beriman je ayat ni. Padahal kan kita, ayat tu sebut dah orang beriman lah. Orang beriman mesti mati beriman. Kalau kompong orang beriman mati beriman, kenapa hujung ayat Allah kata jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam? Kenapa Allah sebut gitu? Ini menunjukkan ada orang yang hidupnya dalam beriman tapi matinya dalam keadaan kafir, bukan Islam. Sebab tu Allah pesan, jangan sekali-kali kamu mati melainkan kena kamu pastikan kamu mati dalam keadaan Islam. Ada. Dan lagi ulama buat kajian, kenapa ayat ni tak kata dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan iman. Tak sebut iman tapi sebut Islam. Apa beza Islam dan iman? Ni kita nak baca dalam kitab ni sekali. Apa beza Islam dan iman? Islam itu zahir ibadat. Tanda-tanda seseorang itu Islam apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji. Itu tanda-tanda orang Islam. Iman bukan zahir, iman batin. Bila sebut batin, dia rahsia, duduk dalam hati, tak nampak. Boleh nampak iman seseorang? Tak boleh nampak. Iman dia banyak mana? Boleh nampak? Tak nampak. Kan Nabi kata ada orang iman banyak, ada orang iman sikit. Macam mana nak tahu? Iman duduk dalam hati. Iman ni terjemah bahasanya percaya. Betul bila kita baca rukun iman, beriman pada Allah, artinya percaya kepada Allah. Percaya ni boleh nampak ke dengan mata kepala? Tak nampak. Dia duduk dalam hati. Jadi ayat ni sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maknanya Allah nak bagi tahu kamu mati, kamu ikut cara Islam. Apa cara Islam? 5 tadi. Mengucap 2 kalimah syahadah, jaga semayang kamu, puasa kamu, zakat kamu, haji kamu. Buat yang itu. Kalau kamu jaga 5-5 ni, insya-Allah kamu akan mati sebagai seorang Islam. Bila kamu mati sebagai seorang Islam, insya-Allah dalamnya ada iman, hatinya ada iman. Nah, itu dia. Batu kita nak kena jaga agama kita. Tu tak boleh biar. Lah ni ada satu peringkat ataupun golongan yang dia jawab begini, alah ustaz, ikut ajalah, dia kata. Mana boleh ikut? Kita tak boleh jadi pak turut ikut apa saja orang cakap. Allah sebut dalam Quran, afala taqilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Fikir. Orang yang ikut ni tak pakai fikir, ikut aja. Kalau ikut saja tu yang Nabi kata, umat aku akhir zaman nak orang kafir masuk lubang bewak pun mereka akan masuk lubang bewak. Ini jenis pak turut, jenis ikut. Orang kafir buat apa pun ikut aja. Mana boleh ikut? Kita tengok dulu, fikir dulu, apa yang nak diikut ni baik tak baik. Kalau baik baru ikut, tak baik, bercanggah dengan agama, jangan ikut. Bercanggah dengan Quran hadis, jangan ikut. Biar satu dunia sekalipun semua ikut, kita je tak ikut, jadi macam Brunei. Walaupun diputuskan hubungan diplomatik dengan negara luar, khususnya negara-negara Amerika dan sebagainya, putus diplomatik dengan Brunei, tapi tengok Allah kurniakan kebahagiaan di negara Brunei.
nak ketenangan. Yakinlah pada Allah. Kita sebenarnya kalau semua negara-negara Islam tak orang cakap apa, tak berhubung langsung dengan negara kafir pun kita boleh hidup, sebab negara Islam cukup banyak dah dan cukup hebat. Hampir semua negara umat Islam ada minyak, sampai kafir perlukan negara kita. Apa yang kita nak sanjung sangat negara kafir ni, nak bawa pula ni normalisasi Israel Raya, nak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Paling gelojoh sekali UAE, United Arab Emirates, dah sign dah, tanda tangan kedamaian antara UAE dengan Israel, iktiraf Israel negara Yahudi. Allahu Akbar. Berat dah ni. Nah, keadaan kita sekarang ni berat. Siapa yang kata keadaan sekarang selesa, sedarkanlah diri masing-masing. Sekarang Islam dalam saat susah, Islam dalam keadaan genting sekarang. Kita dah di hujung zaman, tuan-tuan. Hujung zaman. Saya dah buat rujukan dengan beberapa alim-alim ulama yang kita yakin dan percaya dengan ilmu dia. Dia kata memang sangat dekat dah Dajjal nak keluar dah. Dia kata Dajjal nak keluar dah ni sangat-sangat dekat dah, dia kata. Semua hadis-hadis yang cerita tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda kiamat kecil, semua dah berlaku dan sedang berlaku, dia kata. Semua. Bukan dia kata separuh, bukan kata suku, dia kata semua sudah berlaku ataupun sedang berlaku sekarang. Nampak? Kita pun boleh tengok, nampak depan mata kita. Dalam satu hadis Nabi sebut, la yuhajjannal bait wa la yu'tamaranna ba'da khuruja Ya'juj wa Ma'juj. Kata Nabi, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan waktu tu orang masih lagi mengerjakan haji dan umrah. Waktu tu orang masih lagi giat pergi haji, pergi umrah. Waktu tu sedar tak sedar Ya'juj dan Ma'juj dah keluar, kata Nabi. Kemudian disambung lagi hadis tu, maka Dajjal pula akan keluar apabila haji sudah tidak dijalankan. Hari ni lagi kita bila baca hadis ni meremang bulu roma. Itu. Lepas tu benda ni kita tak boleh anggap remeh, tak boleh anggap ringan. Benda ni dah memang orang cakap apa, kita dah kena buat persediaan. Hafal suratul Kahfi tu, ayat 1 sampai 10 tu, dengan 10 ayat yang terakhir. Kalau tak boleh dua-dua, salah satu pun jadilah. Kalau tak boleh kan Ustaz? Tak boleh kan, tak tahu. Sebut je lah Kahfi. Nak kenalah, pak usaha lah sikit, malah hangat apa. Nak selamat mestilah kena ada orang cakap apa, satu usaha. Jangan mak main-main. Kan? Sebab dalam hadis sebut, bila fitnah Dajjal ni punya bahaya, golongan ulama pun ada yang terikut, apatah lagi kita yang bukan ulama. Ulama pun ada yang ikut dah kalau kita yang bukan ulama. Kita geng lepak kedai mamak je. Nampak lagi bahaya kan? Khassa nafsahu bidawam. Selesai dah. Kemudian katanya lagi, waman alaina binikmatil imani wal islam. Kita ucapkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sungguh-sungguh, yang berkekalan bidawam, sampai bila-bila pun kita meletakkan kepujian hanya kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah wamanna alaina, kerana Allah lah yang mengurniakan ke atas kita semua binikmati, dengan nikmat. Nikmat apa? Al-imani wal islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Okey, nikmat iman dan nikmat Islam. Betul tak tuan-tuan? Cuba sama-sama kita fikir. Kita lahir kat dunia ni, kita tak minta pun. Nanti saya cerita kedudukan nikmat dulu satu-satu. Pertama sekali, nikmat yang kita kena rasa syukur pada Allah, nikmat menjadi makhluk Allah. Allah atas hak Allah nak jadikan makhluk atau tak nak jadikan makhluk, terpulang pada Allah.
Tiba-tiba Allah nak jadikan makhluk, dan makhluk tu kita. Jadilah kita makhluk Allah, maka kita hiduplah. Dan itu satu nikmat. Dan lagi nikmat, dalam banyak-banyak makhluk, Allah pilih kita jadi makhluk yang bernama manusia. Sebab makhluk ni banyak. Malaikat pun makhluk, kan? Apa nama, jin pun makhluk. Semua ni semua makhluk. Tapi dalam banyak-banyak makhluk, Allah jadikan kita makhluk yang bernama manusia. Kalau Allah jadikan kita malaikat, boleh tahan kira. Lagi-lagi pula malaikat maut. Tak apa lagi. Kalau Allah jadikan makhluk yang bernama iblis, enjak. Tak naya kita. Kan? Bukan kita boleh pilih, ikut Allah nak jadikan siapa pun. Nah, kalau Allah jadikan kita makhluk yang di bumi ni, iaitu pokok tumbuh-tumbuhan. Kan? Duduk congok kat luar tu, hujan pun duduk situ, panah terik pun duduk situ. Bukan boleh ni pergi berteduh. Hujan lebat dia pun lari bawah bumbung masjid berteduh. Dak duduk situ. Bayangkan kalau kita kena pacak situ, tak demam kita. Hujan panas, syukur. Tengok pokok, alhamdulillah aku jadi manusia. Tak jadi pokok. Tapi kalau jadi pokok boleh tahan kira. Kena pula pokok durian musangking, laku. Tak apa lagi. Kalau Allah jadikan binatang macam baju pun tak pakai, jadi lembu. Lembu makan rumput siang malam tu dia. Binatang ni dia buat 5 benda: makan, minum, tidur, kahwin tu mengawan lah. Lepas tu kerja. Kerja ada setengah lah, macam kebau, bajak sawah apa, ada 5 ni. Kalau manusia pun buat 5 ni, setara binatang. Manusia makan, ada yang makan. Lepas tu minum, lepas tu tidur, lepas tu bangun pergi kerja, lepas tu ngurat, kahwin. 5 ni dia buat. Setara lembu. Cuma lembu lawa sikit pakai tie, naik Myvi. Lembu. Nampak? Tapi setara lembu dah. Sebab apa? Sebab macam tu binatang tu je. Habis macam mana nak lebih makam kita daripada binatang? Makam manusia. Jadi 2 tambah lagi. Tadi 5 tambah lagi 2, 6 dan 7. Apa dia? Ilmu dan amal. Ni binatang tak ada. Binatang mana ada ilmu? Jadi tanya lembu. Kan? Lembu sifat Allah ada berapa? Kata. Mana aku tahu, dia kata. Dia pun tak boleh jawab. Tanya tokek lembu, tokek, sifat Allah ada berapa? Tokek pun tokek. Tokek pun tak boleh jawab. Duduk kandang sekali, jangan balik rumah, tidur kandang. Dah sama je. Jaga lembu tak apa, jaga bisnes, nak cari duit. Tapi sampai tak mengaji, tak kenal sifat Allah ni, apa cerita? Kena ada ilmu lah, belajar sifat 20, belajar ilmu ibadat fiqah, ngaji tasawuf, sifat-sifat mahmudah mazmumah, kena ambil tahu. Bukan suruh jadi alim sampai jadi ulama, tak, tapi paling tidak yang asas-asas kita reti. Ini kalau suruh baca Yasin malam Jumaat atau buat tahlil, tu imam sakit perut tak datang. Makan kenduri sakit perut tak dapat datang untuk imam. Tak tahu siapa nak start. Padahal kan ada buku tahlil tu, baca je lah. Siapa-siapa pun boleh jadi khalifah tahlil. Nak baca macam mana ustaz, pegang pun terbalik kan. Dia kata yang depan tu semua boleh Ustaz, cuma lagi yang la ilaha illallah tu. Dah kenapa? Tak kerti nak berhenti dia tu. Lama kat 2 jam la ilaha illallah sampai penat. Kawan banyak kali dah tengok jam. Lah kali seorang tepuk, dah ilaha illallah, berhenti dah. Lama sangat kata. Sampai tak erti. Padahal hal remeh-temeh je tu, benda biasa je. Kan? Lah ni kita malulah dengan nenek moyang kita dulu-dulu. Nenek moyang kita kalau ikut hidup lagi susah. Bukan kerja hebat pun, bukan manager pun, kerja kampung gitu je, nelayan gitu je.
Tapi kerja semua reti. Mandi jenazah pandai, sembelih lembu pandai. Lah ni kalau tukang sembelih tak ada, tunggu lembu. Congok lembu tengok dia, dia tengok lembu. Lembu tanya bila? Dia kata ni tukang sembelih kampung sebelah ni tak datang ni, kata. La ilaha illallah, sembelih je lah sampai tak reti. Dah kali lembu ajar dia, "Meh aku sembelih hang dulu," kata. Ada tak? La ilaha illallah, belajar. Benda bukan, benda boleh belajar. Kalau bab dunia kita boleh belajar, kenapa bab akhirat tak nak belajar? Ini nak tak ada ilmu diperturunkan pada anak muda ni, mandi mayat ni, mandi jenazah. Sampai tukang mandi pun muka macam mayat lah. Tua dah tukang mandi, lama sangat. Bukan sini lah, tempat lain. Nah, lama dah. Lah kali tukang mandi tu pula nak kena mandi, meninggal dia. Siapa nak mandi kalau ilmu tak diperturunkan? Tak reti nak mandi dah. Nah, kena belajar benda ni, kena ilmu akhirat. Sebab orang dah banyak meninggalkan ilmu akhirat, lebih pentingkan ilmu duniawi. Sebab apa? Sebab ilmu duniawi ada untung dunianya, dapat duit, dapat habuan, dapat pangkat, dapat jawatan. Kita pandang yang tu lah. Tu masalah. Tapi kalau mengaji ilmu akhirat, boleh jadi apa tadi yang kita sebut. Boleh jadi tok imam je lah, boleh jadi apa nama khalifah tahlil je lah, gitu je lah. Kita tak nampak lebih besar daripada tu. Walaupun anak dia semua kerja hebat-hebat, doktor, engineer, peguam, tapi kalau tak ada ilmu agama, bapak mati, anak seorang pun tak reti nak buat apa. Abang long dia doktor, angahnya engineer. Abang dia tanya, "Ni ayah mati, kita nak menghadap mana kaki ni?" Kata engineer ni, dasarkan engineering dia kata kena menghadap ni, menghadap matahari terbit ni kata. No, mengarut-ngarut bagai. Tak reti nak buat macam mana. Nah, duduk tepi kubur ni, bapak mati, anak tu lepak keluar makan kacang, sembang bab projek tak habis lagi. Telefon orang sana, telefon orang sini. Bapak aku mati, kita tangguh dulu meeting. Pilah duduk sebelah bapak baca Yasin, bagi hadiah. Dah suruh orang masjid baca. Nah, anak sendiri tak baca. Ada setengah masjid tu, dia suruh buat masjid, buat tahlil bapak dia meninggal. Dia tak datang. Ahli keluarga seorang pun tak datang. Dia cuma datang hujung-hujung tahlil tu. Datang buat apa? Hantar lauk. Lepas tu bisik ke Tok Imam, lauk ada belakang. Tok Imam pun ringkas terus tahlil. La ilaha illallah baru 10 kali je. Nak sebab lauk sampai dah, dia kata takut sejuk. Nah, habis. Kalau saya lah, kalau ahli keluarga seorang pun tak datang, tak payah tahlil. Tak payah tahlil. Nak tahlil buat apa? Tuan rumah pun tak buka pintu. Macam mana doa nak sampai? Kita dengan dia bukan siapa-siapa, saudara seislamnya. Ini anak dia sendiri pun tak nak baca, ahli keluarga sendiri pun tak nak baca. Lepas tu kita nak tegeh-geh baca. Nah, habislah. Lepas tu jadi tak berkat. Jadi biar buat, biar ikut betul-betul ikut agama ni. Bukan supaya sangat. Kalau ikut dunia lagi susah banding akhirat. Tapi kenapa tak nak ambil akhirat? Nak ambil kat dunia. Nak. Sedangkan Allah jamin dah, kita ada akhirat, dunia datang kat kita. Betul? Kita kejar akhirat, dunia datang kat kita. Takut apa? Kalau pakai baju kemeja tali leher, pangkat manager, pergi kedai makan, ada orang nak belanja? Tak ada. Mana ada orang nak belanja? Kita kena belanja, ada? Orang kata, "Oh, gaji kat 4,000 belanja lah," kata. Dia kena belanja sebab pakai smart. Tapi yang mengaji agama ni pakai jubah, serban, kopiah lembik, bawa usung kitab, bawa balik mengaji tadi, singgah kedai makan. Makan, tanya nak bayar, tokek kata, "Tak apa Ustaz, tadi meja sebelah Ustaz tu dia dah tolong bayar." Loh, ya Ustaz. Esok dia datang lagi tak? Nak ceritanya Allah, dunia datang kat dia, bukan dia minta suruh orang bayar, tapi orang nak bayar untuk dia. Allah jamin dah, ada akhirat, kamu kejar akhirat, dunia kejar kamu.
Tapi kalau kamu kejar dunia, jangan berangan akhirat nak kejar kamu. Tak ada. Kita pulun kejar dunia, sibuk siang malam kerja, siap buat overtime lagi. Masjid-masjid tak datang. Adakah masjid akan pergi cari kita? Dah. Tapi kalau kita pi masjid, insya-Allah kita buat ibadat, doa, Allah kurniakan keberkatan, bisnes kita jadi untung. Dunia datang hak kita. Kalau kita jaga akhirat, jagalah akhirat, jaga hubungan dengan Allah. Itu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi nikmat tadi Allah pilih. Baik, tak jadilah binatang lembu. Kan? Tapi kalau lembu pun boleh tahan lagi lembu. Daging dia laku. Lembu tu lintah jalan gelanggangan trailer. Tapi ada nyawa lagi. Kita pun dandan nampak. Kebetulan atas raga motor kita ada parang. Kita pun terus sembelih dia sebab dia masih lagi dalam nyawa. Maka dia mati sebab sembelih halal, boleh makan. Kan? Cuma kita potonglah bahagian dia kena langgar tu, kita buang. Kita pun nak cari duit sikit, kita pun jual daging. Tapi kita ngakulah jujur, kita tulis kat atas daging lembu langgar trailer. Kita pun jual murah, tak mahal mana, sekilo RM1. Sekilo RM1. Orang datang pakat beli dengan payung-payung dia bawa balik. Habis dengan meja-meja sekali. Habis licin. Sebab apa? Sebab daging murah. Cuba kita gantung daging kita, potong sikit bahagian peha ni, gantung. Orang tanya lembu mana? Tak, bukan lembu, saya punya. Muntah tu kawan. Tak payah kata kita mungkin tak laku sangat sebab kita orang biasa. Kita pergi ambil daging YB. Ada YB mana meninggal, potong sebelah peha dia, gantung. Tanya daging mana ni? Daging YB. Cish, dia kata. Tak laku juga walau YB punya daging. Kata apa hebat sangat ni? Lembu laku lagi. Malu kita dengan lembu. Tu. Jadi lembu pun boleh tahan lagi. Jadi binatang, teruk-teruk binatang pun dia tak kena azab api neraka. Baca dalam kitab-kitab, hari kiamat esok mereka semua kembali menjadi tanah, para binatang semua. Manusia dengan jin akan dihisap. Dia pun tak ada tanggung pahala dosa. Kalau rasa tak nak tanggung pahala dosa, pi jadi binatang lah. Kan? Syukur Allah tak jadikan kita binatang. Kalau jadi binatang, apalah yang kita ada. Kan? Duduk gitulah, makan rumput tiap-tiap hari. Kan? Tapi walaupun macam tu binatang, walaupun dia tak mengaji sifat 20, tapi dia tak pernah mengungkit kepada Allah. Pernah tak lembu komplain, asyik-asyik rumput, asyik-asyik rumput, dia kata. McD tak ada. Tak ada. Lembu tak pernah komplain. Manusia yang Allah bagi makan macam-macam, makan dalam laut, atas darat, atas udara, habis semua dia makan, komplain lagi. Jahat tak? Lembu mana dia makan lain, rumput tu kan, siang malam. Daripada lembu zaman dulu sampai zaman lah, sama ya. Ada lembu minta teh ais ikat tepi. Ada. Ada. Jadi binatang. Kita alhamdulillah jadi manusia. Ingat selesai dah? Tak ada nikmat lagi. Bila Allah jadikan kita manusia, manusia itu pula Allah jadikan kita manusia yang Islam. Sebab lahir daripada mak ayah Islam. Wek keluar perut mak, tengok-tengok ayah pakai kopiah. Mak kita pakai tudung, ayah kita azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Alhamdulillah lahir sebagai Islam. Walaupun kita tak minta Islam, Allah bagi kat kita. Dalam ramai-ramai manusia, Allah bagi kita. Allah. Dan manusia lain tu wek keluar perut mak dia, tengok-tengok ayah dia 3 line atas dahi, macam bukit jelutong. Nampak 3 line atas dahi. Datang ke mak dia, amma ayat ambil. Dia kata, ya ini sudah jadi apa? Bukan dia boleh pilih, dan Allah tentu dia begitu. Kita syukur Allah jadi Islam. Tanda syukur, jaga. Itu syukur. Tanda hargai apa yang kita dapat, kita jaga dia.
Macam orang bagi hadiah kat kita, hadiah mahal, beli daripada luar negara. Katalah kain ridak sebagai contoh, beli daripada luar negara, bagi kat kita hadiah untuk ustaz. Kan? Dia bagi bulan ni. Bulan depan tengok-tengok ustaz tu ambil kain ridak ni buat lak kereta. Kata kau asamnya ustaz, aku beli mahal-mahal kat 450 harga. Dia buat lak kereta kain ridak tu. Kalau aku tahulah macam ni, aku tak bagi dah apa ni, dia kata. Aku malas bagi dah. Gitu tak? Allah bagi nilai Islam yang sangat mahal. Bukan boleh beli Islam. Pergi kedai Tesco tanya gad tu, Islam kat mana? Belah belakang ke depan? Gad tu tengok atas bawah dia kata, ada minum air ketum, dia kata. Macam mabuk je dia kata. Mana ada jual Islam? Tak ada. Islam ni kurniaan Allah. Allah bagi kat kita nilai yang sangat mahal. Kita jaga Islam, hargai Islam tu. Tiba-tiba kita tak jaga, kita tak hargai Islam. Nah, Allah kata, "Pah ni aku tak bagi dah." Tak bagi dah, habis kita. Allah berpaling daripada kita. Kata ulama Imam Hasan Al-Basri, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, tanda seseorang itu Allah sudah paling daripada dia, Allah tak pandang dia, ishtighaluhu bima la ya'nihi. Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat agama untuk dia. Maknanya hidup dia dihabiskan dengan hal-hal yang lara. Tengok TV, buat benda bukan-bukan, tak ada manfaat agama. Itu tanda Allah sudah palingkan wajah kita daripada Allah. Allah tak pandang dah kita. Jangan ingat kita kaya raya, duit banyak, rumah tak terbakar pun, anak tak mati pun, isteri tak lari pun, bisnes laku je, kita ingat itu nikmat. Padahal boleh jadi itu istidraj. Allah buat kita kaya, Allah buat kita hidup selesa, tapi jauh daripada rahmat Allah. Masjid tak boleh datang, semayang tak ada nak dirikan, nak agama tak kerti, Quran tak pandai baca, apa pun tak jadi. Itu tanda rahmat Allah sudah jauh. Allah tak pandang. Biar kita hidup rumah tiang pun sengit, tak apa, atap bocor, naik kereta lama, tekan signal, naik wiper, kereta lama, nak tutup pintu kanan, tercabut pintu kiri. Exhaust ikat dengan dawai, tak apalah, kereta lama. Tapi boleh datang masjid, pandai baca Quran. Nampak? Retilah ayat Quran adalah hafal sikit surah lazim, hadis-hadis reti sikit, mengaji kitab, beragama reti. Itu tanda Allah sayang pada dia. Walaupun mungkin di dunia hidup dia susah, tapi di akhirat Allah akan beri kekayaan kepada dia. Sedangkan kekayaan akhirat, kekayaan yang kekal abadi. Kekayaan dunia tidak kekal abadi. Ni tadi kita baca biddawam, yang kekal milik Allah. Milik makhluk tak ada apa yang kekal. Itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam. Moga-moga kita nampak nikmat yang Allah beri pada kita ni, maka kita jaga. Dan ingat pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Hidup sebagai Islam dan mati sebagai Islam. Jaga Islam sampai akhir hayat. Moga-moga kita mati dalam keadaan yang diredai Allah. Pesanan terakhir sebelum kita tutup, kata ulama, kebiasaan orang itu mati atas kebiasaan apa yang dia buat. Kalau dia biasa mengaji, moga-moga dia mati tengah mengaji. Kalau dia biasa sembahyang, moga-moga dia mati dalam sembahyang. Tapi kalau dia biasa tengok TV, takut-takut mati depan TV. Jadi kita tak tahu mati kita macam mana, maka biasa-biasakanlah atas amal kebajikan. Moga-moga kita mati dalam keadaan amal kebajikan, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Jadi kita cubalah buat yang terbaik untuk diri kita, tuan-tuan. Tapi kalau nak jadi lebih baik lagi, beli barang kat bawah tu.
Sempat promote tu. Nah, jadi insya-Allah membeli sambil niat menderma untuk bantu perjuangan pondok Ustaz Siddiq Nur supaya kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang insya-Allah. Jadi kita berhenti dan kita akan sambung wa khalaqa min nurihi nura habibihi kat ayat tu nah. Jadi kita berhenti situ. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.